Yaitu pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya Nabi, apa amalan yang paling afdal? Iaitulah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman makna dia percaya putus dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah. Allah yang mentadbir, Allah yang mendidik, Allah yang menentu kedudukan kita, hidup mati kita, senang susah kita. Allah yang menentu rezeki kita, Allah menentukan kesusahan, kesenangan. Apa saja kembali pada Allah, tu maksud beriman dengan Allah. Cukup ke setakat tu tak? Beriman dengan Allah makna dia beriman juga dengan malaikat, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Kalau beriman Allah saja dengan malaikat, tak beriman dia kira kafir. Banyak mana kita wajib i'tiqad malaikat tak terbilang. Sehingga kan ulama sebut Allah Ta'ala duk buat lagi malaikat sampai hari ini. Itu dia panggil malaikat, dan tiap-tiap malaikat ni wajib kita pegang. Kalau tak percaya wujudnya malaikat, maka orang tu dikira tak beriman dengan Allah. Cukup tak beriman dengan malaikat, tak lagi kena pegang juga beriman dengan kitab. Bukan kitab Quran saja, kitab Zabur, Taurat, Injil kena percaya. Dan kita kena yakin bahawa dalam Quran ini ada beberapa perkara, semua perkara qadim, perkara baru, perkara dahulu, perkara sekarang dan sampai hari kiamat. Dan kena i'tiqad dalam hati bahawa kitab Al-Quran yang Nabi Muhammad tinggal ni, iaitu kitab ni diguna sampai hari kiamat, tidak dimansuhkan. Tak boleh kata boleh pakai zaman Nabi, zaman lalu tak boleh pakai. Orang yang kata boleh pakai zaman Nabi saja Quran, tak boleh pakai ini, dia kira tak beriman dengan Allah Ta'ala, kafir juga. Dia kata memang aku beriman dengan Allah, dengan kitab Quran ni zaman dulu boleh lah, zaman lalu ni tak boleh. Orang tu dia kira tak beriman dengan Allah. Dengan kitab cukup tak? Tak lagi dia kena beriman dengan qada dan qadar. Apa qada dan qadar? Khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan baik dan buruk daripada Allah belaka. Sama ada jadi banjir ke, kita jadi kemarau ke, jadi sakit ke, jadi susah ke, semua itu ketentuan daripada Allah. Orang tu tak percaya hak tu, dia kira tak beriman dengan Allah juga. Tu dia panggil percaya kepada qada dan qadar. Amantu billah, beriman aku dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Siapa rasul? Segala rasul. Yang paling banyak sekali rasul apa dia? Rasul sebanyak-banyak rasul 313 orang. Sebanyak-banyak nabi. Berapa bilangan nabi? Iaitu 20 seketi 2 laksa 4,000. 124,000. Hak tu kita wajib pegang. Dan diperwajibkan kita mengetahui secara tafsili seorang-seorang 25 rasul. Siapa tak percaya hak ni, maka dia tak dikira beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih. Dan wajib juga kita beriman dengan hari akhirat. Dan kita percaya akan datangnya kehancuran dunia ni. Kita akan disoal amalan kita, sama ada yang kecil atau besar. Jin, manusia, kafir dan Islam, kita kena i'tiqad kata akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Siapa-siapa yang tak percaya datangnya hari kiamat, yang tak yakin datang hari kiamat, dia kira tak beriman dengan Allah. Dia perdu, dia duduk imanun billahi. Hari ini ramai orang percaya kata ada Allah, tapi kadang-kadang dia tak percaya pada kitab. Dia percaya Rasulullah, dia tak percaya hari kiamat. Ada orang percaya hari kiamat, percaya kitab, percaya Allah, dia tak percaya Rasulullah. Ada orang percaya Rasulullah, percaya pada kitab, percaya malaikat,
Percaya hari kiamat, tak percaya qada dan qadar. Maka semua ni 6 tolak 1 dia kira kosong, orang tu kira kafir. Ini nombor 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sepaling-paling afdal imanun billahi. Bila sebut beriman dengan Allah, yang 5 butir tadi masuk sekali dah. Maka tinggal 1 saja, dia kira orang kafir, tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Summa maza. Kemudian apa dia Rasulullah lepas pada itu? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jihadu fi sabilillah. Lepas pada beriman pada Allah, ada lagi yang utama, iaitu berjihad fi sabilillah. Apa makna jihad fi sabilillah? Bekerja keras menegakkan agama Allah. Tu yang tanggungjawab. Sebab apa umat Islam akhir zaman lemah? Sebab ditarik jihad fi sabilillah. Tak mau kerja keras dengan agama Allah. Susah tak mau. Tak mau langsung cari jalan susah. Berjihad sabilillah ni, dia jalan jadi susah. Kehidupan kita jadi susah. Kadang-kadang ekonomi kita disekat. Nama kita jadi payah. Nama kita jadi buruk. Masyarakat benci kita. Orang akan tak suka kita. Sebab apa? Jihadu fi sabilillah. Hak ni pesanan Nabi nombor 2. Sebab tanya sahabat, summa maza. Kemudian lepas pada beriman tu apa dia? Jihadu fi sabilillah. Menegakkan agama Allah. Apa makna jihad? Bekerja keras, bersungguh-sungguh pada menegak agama Allah. Nabi pesan dalam hadis, amurukum bi khamsin. Aku perintah kamu dengan 5 perkara. 5 butir benda ni aku pesan kamu, hai umat aku yang mengaku beriman kepada aku. Nombor 1, al-jamaah. Nabi kata, hendaklah kamu hidup berkumpulan. Sebab Nabi Muhammad dia orang yang berkumpulan. Dia tak hidup seorang-seorang. Nabi Ibrahim berkumpulan dengan Nabi Allah Ismail. Nabi Isa berkumpulan dengan golongan Hawariyun, para sahabat-sahabatnya. Semua Nabi dia ada jemaah. Maka Nabi pesan kita, hendaklah kamu bersama jemaah. Masuklah kamu dalam kumpulan-kumpulan. Wasam'i wa ta'ah. Bila masuk kumpulan, mendengarlah arahan ketua daripada kumpulan yang kamu masuk, yang kamu turut, yang kamu taat. Wa ta'ah, dan mentaati arahan daripada ketua kumpulan. Wal hijrati, dan melakukan penghijrahan, buat perubahan. Ini tanggungjawab kita orang Islam. Nabi ajar. Nombor 5 kata Nabi, wal jihadu fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan apa? Bi amwalikum. Jihadul kufar bi amwalikum wa alsinatikum. Jihadlah kamu, bekerja keraslah kamu dengan harta benda kamu. Bawa duit, derma tempat-tempat pengajian, tolong program-program agama. Banyakkan lagi benda-benda agama ni. Tolong para pejuang agama. Mana-mana perkara yang menaikkan agama, kita jihad dengan duit ringgit, dengan harta benda kita. Wa alsinatikum, dengan lidah kita. Bagi tok guru, para kiai, ustaz-ustaz, dia gunakan lidah dia dakwah pada masyarakat, hajak masyarakat kepada yang baik, tegar pada yang buruk. Itu termasuk jihadu fi sabilillah. Allah wayaklah Quran, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Halal ayat panjang lagi ayat tu. Allah kata, hai orang beriman, adakah hendak aku ceritakan kepada kamu hal adulukum ala tijaratin, satu jenis perniagaan. Allah kata, hei orang beriman, aku nak wayak kat umur semua. Umur nak dengar tak? Satu jenis perniagaan yang kamu meniaga ni,
menyebabkan kamu terlepas daripada azab Allah yang pedih. Dengan berniaga ini kamu akan dapat lepas daripada azab yang pedih. Nombor satu apa dia? Tu'minuna billahi. Tengok. Nombor satu berniaga dia apa dia? Beriman kamu dengan Allah. Macam kita berniaga dengan Allah lah, Allah akan balas dengan pahala. Tu maksud dia berniaga sini bukan berniaga barang ni. Yakni Allah janji pahala besar. Nombor satu imanu billahi wa tu'minu billahi, iaitu kamu beriman dengan Allah. Wa tujahidu fi sabilillah. Nombor dua, dan kamu berjuang pada jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Dan Allah akan masukkan kamu dalam surga. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu. Allahu akbar. Ini perkara nombor dua yang afdal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya lagi, "Summa madza?" Kemudian apa pula Rasulullah lepas pada jihad fi sabilillah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas beriman, yakni berjihad sabilillah, wal hajjul mabrur. Apa hajjul mabrur? Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Kita ini masalah sikit. Nak pergi haji ni kena tengok kuota. Patutlah daftar pula. Ini masalah. Payah sikit lah nak. Patut naik lagi tambah berpuluh ribu. Nak boleh pergi haji bukan senang. Kena ikut jadual. Tapi nombor tiga, selepas pada jihad fisabilillah, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, iaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pergi haji dah, dia dapat haji mabrur. Tanda-tanda dia macam mana? Tanda-tanda dia berubah. Kalau pergi haji dulu ni, sebelum pergi haji tu, dia ni culah sikit, orang malas sikit. Mari masjid, malah ibadat. Tanda orang dapat haji mabrur secara zahirnya. Apa dia? Bila dia kelik dari haji, dia berubah. Perangai dia berubah, rajin mari sembahyang, rajin baca Quran, rajin ingat kepada agama. Itu dipanggil tanda-tanda haji mabrur secara zahir. Secara zahir kita hukum gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Nabi kata, ya'ti zamanun, akan datang satu zaman, Nabi kata, yahujju aghniya'u ummati linushati, menunaikan haji dari kalangan umatku, dari kalangan orang yang kaya, linushati, kerana pergi melancong. Tapi Nabi royak juga, haji nak dapat bukan senang. Bukan semua orang dapat haji mabrur. Ada juga orang dapat haji, nampak pergi haji, naik kapal terbang mahluah, niat ihram molek, semua buat perkara rukun haji, syarat haji. Tapi haji dia, kata Nabi, orang kaya ketika itu, kata Nabi, akhir zaman esok dia pergi haji juga, tapi pergi haji kerana melancong. Bagi orang yang banyak duit lah. Sebab tu dia macam melancong ya. Amerika pergi dah, Sweden pergi dah, Amsterdam pergi belakang lah. Jom kita melancong ke Mekah lah. Pergi melawat Mekah, buat live di Mekah tu. Bagi orang kaya, kata Nabi, hari itu dia mau pergi haji juga, tapi pergi haji dalam keadaan macam mereka pergi melancong ya. Wa awsatuhum littijarah, dan orang yang pendapatan pertengahan, tak kaya sangat, tak miskin sangat, mereka pergi haji juga, tapi pergi haji kerana nak berniaga. Dia cari tempat-tempat kontrak di sana, bolehlah. Nampak lagi, dia macam berniaga, dia buat travel, cari orang. Nampak macam pergi haji, hakikatnya dia berniaga. Ini ramai tak sana ini? Ramai tuan-tuan. Sebab tu haji dia atau umrah yang dia buat tak beri kesan pada dia. 3-14 kali pergi umrah, 2-3 kali pergi haji dah, tak jadi kesan pun juga, tak ambil manfaat situ. Sebab Nabi sebut ni, wa awsatuhum littijarah, dan orang yang pertengahan pergi haji mereka itu, tapi bukan pergi haji atau pergi umrah, mereka ini pergi meniaga.
Dia buka kontrak sat makanan, cari mana-mana tempat berniaga sana, atau dia buat travel-travel yang menguntungkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Disebut lagi wa fuqara. Ada kata Nabi sebut wa qurra'uhum wa fuqara'uhum lil mas'alah. Dan orang fuqara. Apa orang fuqara? Orang yang miskin. Pergi sebab apa? Pergi haji, pergi umrah. Kerana mereka nak pergi minta sedekah. Ada nak pergi minta derma, ada nak pergi minta sedekah bagi orang-orang yang miskin. Bagi orang yang miskin-miskin ni, dia nak pergi kerana apa? Pergi haji. Bukan niat nak buat haji, nak buat umrah, tapi di sana mudah dapat duit. Minta duit bila-bila masa orang beri. Dan juga wa fuqara'ahum. Nabi sebut lagi. Dan Nabi sebut lagi yang kata, dan orang yang alim, pak-pak kiai, para ustaz, tuan-tuan guru, pergi juga ke haji, ambil umrah juga. Lirriya was-sum'ah. Bukan kerana haji, nak ambil haji, nak ambil umrah, tapi kerana riya. Apa riya? Nak menunjuk-nunjuk. Was-sum'ah. Apa sum'ah? Nak biar orang sebut-sebut dia. Daklah ustaz lagi, tuan guru lagi, syekh lagi, haji lagi. Ini ramai tuan-tuan. Walaupun kita ni pergi haji dapat masuk kuota, ada duit, bukan makna haji kita diterima lagi. Walaupun nak dapat haji mabrur cukup payah tuan-tuan. Sebab Nabi sebut akhir zaman 4 golongan pergi haji, tapi pergi haji memang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya kerana melancong, orang yang pertengahan kerana meniaga, orang alim ada ilmu dia pergi haji, pergi umrah kerana nak riak, nak sum'ah, dan orang miskin kerana meminta sedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bila kita keberkatan dalam bulan Ramadan dengan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala